Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi di sini hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk merujuk Undang-Undang Berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin berkata, permohonan Muhyiddin itu mempunyai merit serta membangkitkan isu perlembagaan yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Tertinggi berkenaan. Beliau turut membenarkan penangguhan prosiding dalam perbicaraan kes hasutan yang dihadapi pengerusi Perikatan Nasional itu sementara menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan. Muhammad Jamil dalam keputusannya berkata permohonan Muhyiddin itu memenuhi ambang peruntukan undang-undang untuk ia dirujuk ke Mahkamah Persekutuan. Persoalan undang-undang yang pemohon mahu rujuk itu mempunyai kaitan langsung dengan kes di hadapan saya dan keputusan Mahkamah Persekutuan akan memberi kesan kepada penyelesaian perkara dipertikaikan berkenaan secara cepat serta menjimatkan. Persoalan berkenaan juga rumit dan perlu dirujuk ke Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan. Bantahan oleh pihak responden Jabatan Peguam Negara terhadap permohonan Muhyiddin didapati tidak mempunyai merit. Oleh itu, saya menggunakan budi bicara mengikut Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 untuk merujuk persoalan undang-undang berkenaan ke Mahkamah Tertinggi, katanya. Muhyiddin diwakili oleh Peguam Datuk Amir Hamzah Harshad, manakala Timbalan Pendakwa Raya Datuk Razali Ceani mewakili Jabatan Peguam Negara. Muhyiddin 77 memfailkan permohonan kepada 4 April lalu untuk merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Pada 27 Ogos 2024, Presiden Bersatu itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengeluarkan perkataan menghasut pada kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda, Perasu antara jam 10.30 hingga 11.50 malam 14 Ogos 2024. Ia berkait dakwaannya bahwa beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum bawah Subseksyen 4-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan boleh dihukum denda tidak lebih Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah Tinggi di sini hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk merujuk Undang-Undang Berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin berkata, permohonan Muhyiddin itu mempunyai merit serta membangkitkan isu perlembagaan yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Tertinggi berkenaan. Beliau turut membenarkan penangguhan prosiding dalam perbicaraan kes hasutan yang dihadapi pengerusi Perikatan Nasional itu
sementara menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan. Muhammad Jamil dalam keputusannya berkata permohonan Muhyiddin itu memenuhi ambang peruntukan undang-undang untuk ia dirujuk ke Mahkamah Persekutuan. Persoalan undang-undang yang pemohon mahu rujuk itu mempunyai kaitan langsung dengan kes di hadapan saya dan keputusan Mahkamah Persekutuan akan memberi kesan kepada penyelesaian perkara dipertikaikan berkenaan secara cepat serta menjimatkan. Persoalan berkenaan juga rumit dan perlu dirujuk ke Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan. Bantahan oleh pihak responden Jabatan Peguam Negara terhadap permohonan Muhyiddin didapati tidak mempunyai merit. Oleh itu, saya menggunakan budi bicara mengikut Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 untuk merujuk persoalan undang-undang berkenaan ke Mahkamah Tertinggi, katanya. Muhyiddin diwakili oleh Peguam Datuk Amir Hamzah Harshad, manakala Timbalan Pendakwa Raya Datuk Razali Ceani mewakili Jabatan Peguam Negara. Muhyiddin 77 memfailkan permohonan kepada 4 April lalu untuk merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Pada 27 Ogos 2024, Presiden Bersatu itu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengeluarkan perkataan menghasut pada kempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri di Dewan Semai Bakti Felda, Perasu antara jam 10.30 hingga 11.50 malam 14 Ogos 2024. Ia berkait dakwaannya bahwa beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum bawah Subseksyen 4-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda tidak lebih Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya.